Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sementara tunggu DVD format ni, saya akan review sikit apa yang kita belajar semalam. Okay, semalam kita telah detailskan macam mana untuk kita connectkan Python kepada MongoDB kita. Kita dah detailkan ya. So dan kita juga telah buat function based Python module ya, di mana kita telah buat library yang connect ke database. So sementara tunggu ni, saya review dulu. Saya namakan dia sebagai MongoDB GPIO menu system db.py. Okay, ada kalau tengok dalam kita punya operation, CRUD operation ni, create, read, update and delete, beberapa function yang kita boleh guna di dalam dalam object caller tu. Collection, insert one untuk tambah data, and then masukkan data, find untuk dapatkan tapi kalau untuk dapatkan satu, kita query dia. Kalau nak update, of course mesti ada query dan juga new document. Begitu untuk delete mesti ada query. So find untuk satu query, update mesti ada query, dan delete mesti ada query. Okay, sekarang ni saya buat semula saja apa yang kita dah buat semalam. Sementara tunggu ni, saya bagi 15 minit ni. So pertama sekali, kalau nak connect, kita kena install, kita kena import library from pymongo. Import satu kelas nama dia client, Mongo client. Dan kita create object of client ni. Client sama dengan Mongo. So address ini kita kena pakai sama dengan address yang kita gunakan dengan database ni. Stop dulu cerita boleh tak? So kita pakai address yang sama ni. Okay. Kemudian kita kena tengok create object database kita sama dengan client. So di sini kita tengok database kita. Database, nama database kita adalah GPIO_GPIOMS_DB. So kita kena masukkan di situ lah, GPIOMS_DB. Kemudian kita tengok kita punya collection sama dengan DB. Collection kita nama dia GPIOMS_collection. GPIOMS_collection. Okay, dengan tu kita, selepas kita dapat collection, baru kita boleh buat banyak function-function, antaranya untuk update. Okay, sama dengan apa yang kita ni lah, kita tunjuk tadi, yang ini ya. Insert, find, update dan delete. So di sini kita ada insert one ya. Kita pakai insert one. Kemudian kalau nak find, find boleh pakai, update dan juga delete. So banyak function, ada 4 function yang penting kita akan pakai itulah. Cuma semalam kita ada buat function base So
function base yang kita pakai adalah kita buat 4 function. Boleh 4 function di sini. Function pertama kita namakan sebagai create. Ini function ni tak kisah create dokumen ataupun apa-apa lah, di mana kita kena hantar ni dokumen. Function berikut kita semalam kita pakai apa? Get. Ingat tak? Nama function ni kita pakai. Kalau tak kita create baru. Get read all. Semalam kita ada 2, read all dan read one. Query. Sini ID. Untuk update kita pakai function apa? Update juga ya. Kemudian kita ada ID dan new document dan delete ID. So function ni kita kena tulis sini lah. Pertama kita kena create document, new document. Ini rangka saja. Kemudian read. Ada 2, read all. Read one. Kemudian update ID dan new document. Dan delete ID. Okey. Kemudian kita ada satu function yang saya bagi untuk auto increment. Ini supaya dia punya ID tu dalam bentuk integer dan auto increment. Sini tambah satu plus errors. Okey, sudah siap. Okay, dan kita juga ada buat if name is equal to main. Okay, siap. Kita dah rangka ni, tak ada error. Okay, pertama kita sambung untuk buat create. Okay, sebelum tu saya ni ada satu perkara. Ini setara, kalau saya komen ni, ini DB ni setara ya. Boleh buat juga DB client titik GPIO MS. Sama pun sama ni. Di connection is equal to DB titik GPIO collection. Boleh pakai titik, boleh pakai bracket, rectangle bracket. Okay. Dan sebenarnya yang lebih sistematik, ini disimpan di setiap function. Jadi kita boleh tutup ini, mana kita tak pakai, dan simpan di setiap function. Satu, dan seterusnya lah. Oh, sebelum tu saya ingat, sebelum saya copy situ, saya buat try and catch terus. TRY try and accept.
Ini lebih sistematiknya. Ini yang saya buat yang pom-pomnya. Kemudian print. Try and accept. Okey. Sini kita print itu. Error message itu error message dia. Kalau ada error dia print. Kalau tak ada, kita copy yang ni lah, masuk di sini. Tapi sebelum tu saya buat rangka sini. Semua ni saya buat. Okay. Kemudian baru saya copy yang ini, masuk dalam tu lah. Okey. Okey. Compile dan error sepatutnya. Okey, next barulah kita buat mengikut keperluan. Contoh dalam, kalau kita nak tambah data, kita pakai function yang insert. Mana dia? Ini. Kita pakai yang insert one ya. So collection titik insert one. Apa yang kita nak insert? Ini dokumen tu lah yang dia pass ke dia. Dia dapat, dia pass ke sini dan insert. Okay, yang untuk read all, collection find, kemudian kita akan simpan dalam docs dan returnkan docs. Okay, siap. Sini read one, sama juga, pakai yang sama. Cuma di sini ada bezanya, hanya ada ID dia. Query dalam ni iaitu underscore ID is ID yang dipas dekat sini. Sini untuk update collection update one ya, update one. Di sini kena ada ID. ID equal to ID. Ataupun saya buat satu-satu kan. Query dulu. Query sama dengan itu. Dan new documents sama dengan sini kena ada dua key value key dan juga value nya adalah new document. Cuma sini ada set, kataan set dan underscore set, apa, dollar set. Dia tukar data, ini data. Okey, selesai. Kemudian to delete one, collection delete one by ID. So ID saja. Oh, delete one tadi tinggal. Sini mesti ada queries. Query dan juga mesti ada new document. Okay, kenapa dua document? Salah ni. Ini betul query. Ini dokumen ni macam mana? Saya ingat dah. Ini dokumen dia. Bukan otak. Sini.
Kalau untuk update, betul. Oh, new values. New values, tak apalah, new values. Nama saya ni, new values. Okay, betul. Query, new values, set, edit dan new values. Okay, betul tak? Query, new values. Masuk aja, betul lah. So new values ni dapat dari new document. Masuk sini. Okay, last kali delete ID, settle semua. Okay, kalau compile tak ada error. Okay, sekarang tinggal test satu di sini. Katalah saya nak tambah data sekarang ada berapa? Collection ada 3, saya nak tambah yang ke-5. 1, 2, 3. So kena ada new data, new document equal to key value. Key dia adalah 3, 4. Pertama kena ada name, kemudian ada apa? GPIO, kemudian state. Name state kan? Okay. So dia value apa? Katalah ada value kita letak 5, so saya bagi LED 5, kaki GPIO 5, kemudian state dia on. Okay, function yang kita boleh call adalah create document. So kita copy ya, create document, hantar new document. Okay, barat ada error, find, saya dah record. Okay, dapat data ya, tak masuk. Apa tak kena? Okay. Ejan itu tak? GP. Oh, salah eja. GP DB underscore DB. Correction. Okay. Okay. So kenapa dia bagi ID saya nak 5? Delete dulu. Sebab saya belum panggil function yang auto increment. So auto increment yang ini mana panggil? Instead of di sini kita gantikan dengan function yang baru saya tu. Sini dokumen betul, new document, dan collection pun betul. Okay. Jadi kalau saya start run balik, dia akan dapat 5 ya. Saya teruskan lagi sekali 6. Okay, data yang sama, settle. Okay, itu cara dia. Kemudian dan seterusnya. Saya rasa yang lain pun sama. Saya hanya tersilap di sini saja. Ganti underscore. Semua ni ada DB ya. Underscore DB, underscore DB, underscore DB. Semua dah sampai. Saya tunggu DB format ni, saya ulang saja ya. Jauh betul rumah kamu. Saya lagi jawab kamu pun dah sampai. Hantar anak sekolah lagi. Okay.
So saya delete satu, test yang delete boleh tak? Ataupun saya nak update, saya takut yang update salah. Kalau update, saya test update pula. Update sama dengan mesti ada ID dia katakan 6. So data new document sama, dia pakai atas step, nak tukar step nombor 6 1, saya tukar jadi kosong. Jadi tak bertukar tak? Tak tukar dan 6. Maknanya ni tak kena ni. New document ID 6. ID 6 update dah betul. Collection ID 6. Sekejap. ID 6 betul. Print value, new value, betul, kosong, new values, print new values, kosong, dah betul dah. Tengok nota ID betul. Habis silap sikit. Okey, silap sikit lah. Beginilah buat programming. Tukar kosong tukar kita jadi satu pula. Satu. 6. Okey, bertukar ini. Yang lain pun kena test juga tu. Sebab ada kemungkinan saya tulis salah. Tadi salah ID underscore tertinggal ya. Delete. Cuba tengok, create dah settle, update dah settle, read 1, read on, dan juga delete. Saya try delete. Jauhnya kak, pasnya harus sampai. Delete 1 ya. So saya try delete 1. Delete 1 ID saja. Ada tak function delete 1? Delete saja kan. Sorry. Delete. Salah. Delete saja. Oh, delete 1 ni kena buat macam mana ni? Sama tak? Ini kena buat macam ni. Buka, tutup, key underscore, tutup, ID. Baru betul. Macam terror tengok salah kan. 6. Okey. 7. Beginilah live programmer. Kena cari error macam ni, tedious sangat. Mana sikit nak buat apa. Delete. Okey, confirm jadi. Yang belum adalah read all. Read all dan read 1. Cuba test read 1. Read all dulu lah. Read all. Ini ada dokumen DOCS berbanyak. Dan saya print for in docs. Print doc.
dokumen. Okey, jaya. So kalau read 1 ID 4. Okey, working. So function semua ni dah working ya. Sekarang selepas kita dah siap ni, ini kita jadikan sebagai modul. Okey, dan biasa yang ni saya tutup. Sebenarnya boleh letak, tapi saya dah senang tutup. Tapi kena ada pas sebab dia tak boleh kosong macam tu. Okey, modul dah siap, library dah siap. Kita akan import library ni. Okey, dan kita akan buat di satu file lain. Katakan testdb.py. Okey. So saya buka dua-dua sini. Dan sini testdb. So saya akan pakai, kita kena from, ada banyak cara, pakai from dulu. From nama file, apa nama file dia? GPIO management system _db. Import satu-satu tu lah. Dalam case ni nak pakai create all, create, oh salah eja. Tak apa. Satu-satu kena import. Start pun boleh, tapi saya nak tunjukkan kamu yang lebih proper ya. Sebab we going to use one by one, so buat macam tu. Saya hafal apa lagi? Update dan delete. So semua function tu saya dah ada. Tinggal guna sajalah. Cuma saya perlukan, saya kena pakai if di sini. If underscore name underscore is equal to underscore main underscore. So kita try create satu data ataupun read data dulu lah. So kalau kita read docs sama dengan read all dulu, underscore all. Print for document in docs, print document. Okay, working. Kalau nak yang ada ID, so kita tengok ID 4, so dia akan print 4. Read on, read 1. Okay, settle. Dan seterusnya lah, saya jangka yang lain pun sama. Okay, so itu cara kita guna library ya, kita import. So simpan library kamu ni, dan kita akan gunakan untuk buat mini project 1. Project 2 ke 1? Kita ingat. Okay, so kita akan buat application yang sama dengan ada yang dekat yoso.net tu. Yoso.net kita buka lagi. Wih, macam bank lah. 5 minit tinggal dia tutup. Saya lupa nak tutup dia punya. Saya testing, saya security. 5 minit tinggal, saya tutup. Dia log out automatic. Okay, saya plan you all akan buat projek ni nanti. Di belakang ni ada database application ni kita akan belajar. Kalau sempat saya akan ajar HTML, CSS, JavaScript ni, macam mana dah buat web application. Dan juga akan buat mobile apps kalau sempat. Sama macam ni, kita boleh buat web gitu. Tapi data ni sama, dia akan pakai ni. Data yang sama dia akan baca. So standby library ni, kita akan pakai library ni untuk buat apps, library ni untuk buat mobile apps, mobile web application. Okay, mobile apps, web apps. Okay, okay, settle. Dah sampai semua dah. Okay, dah. Okay, apa yang saya nak cover adalah topik baru hari ni. Bukan baru, saya hanya tengok reference ni. Bila saya masuk objek rented ni, saya akan review dan tambah advanced function.
Okay, function yang kita belajar, function yang basic. Saya dah ajar dan kita dah buat ya. Ini saya tutup. Dan saya buka yang baru. Advanced function. Okay, sebelum saya pergi advanced function, kita review dulu function biasa, yang biasa. Okay, macam mana kita nak define function? Kita pakai keyword def. Kemudian katakan salam. Kita print. Okay. Kemudian nak call dia just salam. Okay. So define dalam Python hanya ada function definition dan hanya function call. Tak ada function declaration. Okay. Tak ada function declaration. Kalau C kena buat 3. Define, lepas tu declare, baru kita boleh call. Ini kita define terus call, no need to declare. So saya call function ini 3 kali. Ini basic ya, saya ulang saja sebelum saya pergi advanced function. Bila kita execute line nombor 4, dia akan cari function definition, execute and return back to line nombor 4. Kemudian execute nombor 5, execute and return back line nombor 5. Then the last one, execute and return back. So from function call goes to function definition, execute any statement there, then return back to function call. Itu siapa formula dia. Call, define, return back to call. Ini semua standard untuk semua function. C sama. Okay. Ini basic function. Satu. Kalau ini yang basic ya. Kalau kita nak buat function yang ada passing parameter, okay, def. Sebelum tu saya akan pakai lepas ini if tu. Bila import dengan function, saya akan pakai if name is equal to underscore main, main underscore. Okay, maknanya saya akan pakai salam ni, call di sini. Okay, sama je hasil dia. Kalau ada buat pass ya, rangkul. Okay, sekarang ni yang kosong, tak ada passing parameter. Kalau ada passing parameter, def katakan papar nama. Kita pakai masalah nama. So pakai teruslah nama, umur, tinggi. Okey, jadi dia akan print nama, nama, umur dan tinggi. Contoh saya bagi simple saja. So nak call dia, kita kena bagi parameter. Ini disebut sebagai argument. Dia sebenarnya sama je parameter and passing parameter tu. Ini passing yang kita pass sebut. Daripada function call kita panggil dia sebagai parameter. Contohnya nama Yusuf ni, ini disebut sebagai parameter. Ini term dia, term yang betul. Kalau umur 17, ini 157.3. Okey. Dari segi function differentiation perspektif, kita namakan ini sebagai argument. Tapi daripada function call perspektif, ini disebut passing parameter. Because we're going to pass the value, betul tak? From function call kita pass value to function definition. So Yusuf goes to name 17, umur, betul tak? So ini nama sebut sebagai panggil parameter, term yang betul lah. Ini disebut sebagai arguments. Okay. Then dia execute nama Yusuf, umur dan tinggi, dan return back to function call. Kalau kita ada dua nama lain, katakan Ibrahim, nak saya umur 10 tahun, 7107. Okay, so dia akan call function tu dua kali dengan value yang berbeza, passing
parameter yang berbeza. So itu involve dengan passing parameter. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Ini basic, very basic. Saya ulang saja. Kita dah pakai lebih jauh daripada itu. Saya ulang sebab saya nak pergi ke advance. Kemudian kalau involve dengan return tak? DF ambil nama. Okey. Dia mesti ada kata return. Katakan dia return nama. So masa kita call dia, kita kena standby kan sama dengan. Bila ada perkataan return di situ, ada sama dengan. So ambil dia sama dengan. Kenapa? Sebab value tu akan bergerak di situ. Dia akan balik ke sini. Dan kena ada yang sambut value. Katakan apa-apalah. Okay. Baru kita print. Dia akan returnkan Yusof itu. Dari segi execution, ini function call of ambil nama. Dia goes to function execution. Katalah ada banyak 1000 line situ. Last kali dia returnkan value ni, dia akan ke sini. Dia akan padam tempat ini, replace, ganti dengan Yusof. Okay, so A tu sekarang jadi Yusof. Itulah perkataan return. Mana-mana yang ada return, ini saya contohkan simple. Kalau kita ambil line, ambil apa lagi? Umur ya. Okay, ambil umur. So return umur. Return mesti ada. Kalau integer. Okay. Tinggi. Ambil return 135.7. Ini saya buat simple. Mungkin ada 10 line sini ya. Tapi perkataan terakhir mesti return. So sama juga, kena ada sambut dia bila ada yang return. Katakan umur. So U sama dengan ambil umur. Ambil umur. Lepas tu tinggi sama dengan ambil tinggi. So mesti ada sama dengan di situ. Okey. Tapi tak ada, siapa nak sambung value tu? Bila return tak ada, tiba-tiba hilang di atas angin saja. Okey. So bila ada return, biasa kita sambung sama dengan lah. Kecuali kita tak pakai sekali. Contohnya saya tak nak pakai apa-apa U tu, saya terus print, boleh juga. Ini maknanya ambil dan print, tak perlu simpan dalam variable. Jadi juga. Okey. Dalam kes yang dah bawah ni saya print T, yang atas tu saya ambil terus. Okey, boleh juga. Okey. Ini sampai sini sama dengan C. Exactly, tak ada apa-apa. Sama dengan language lain. Okey, lepas pada ni saya akan pergi ke advance. Ada soalan sebelum ni? Tak ada. Okey, sekarang saya pergi advance. Ini tak ada dalam C ya. Define, ambil semua. C dia hanya pulangkan satu saja. Boleh passing banyak, passing parameter boleh banyak, tapi return satu value, betul tak? Kecuali pakai pointer, ada cara jahat. Okey, ambil semua. Tapi kamu tengok dalam ni, boleh return sekali banyak. Oh, return. Kamu tengok jahatnya ni ada pattern. Koma. Oh no, sudah. Return 3 value. Jadi macam saya nak sambut dia ni. Kamu kena standby kan, susun ikut turutan, ambil semua. Wow. Kalau yang pertama tu mesti N tu ambil Yusof, betul tak? Ikut turutan Kalau tak percaya kita tunjuk N. Jadilah. Kenapa nama tak ada? Okey. Ada lah, saya tak save. Okey. Sorry ya. Ini tak ada dalam Python.
Kalau kamu tersalah letak susunan ini, agak-agak apa jadi ni? Dia susun kurang tempat lain lah, betul tak? Itu saja bezanya. Ini tak ada dalam C, ada pada Python. Okay. Satu itu advance, baru satu. Yang berikut ini, kalau kamu tengok ni, setakat ini kita hanya bercerita tentang passing dan return value itu dalam bentuk numbers. Nombor biasa, string biasa, betul tak? Kita boleh returnkan 4 lagi data type yang kita dah belajar. Apa dia? List, tuple, set, dictionary. Satu. Lepas ni, bukan setakat tu, dia boleh passing function. Lepas ni, kita akan tengok. Harap-harap cukup masa. Sebab saya dah buang masa setengah jam menunggu dia pergi ke hormat. Okay. Kamu perhati betul-betul lah, sebab saya pasal buat laju sebab ni ada recording. Sebelum tu recording semalam okey tak? Okey tak? Yang dia tengok, yang tak tengok tak payah cakap okey. Okey tak? Sebab saya tak pakai yang Teams tu, Microsoft Teams, sebab tak boleh install sini. Saya pakai OBS. Setting saya tak setting. Di rumah saya pakai OBS, ini tak setting. Okey, sekarang ni saya padam ni, saya nak buat yang advance ya. Advance sampai semualah setakat sini. Okey, advance ni maksudnya kita boleh ada okey, contoh saya define papar list saya. Okey, kalau itu list, macam mana kita nak print dia? Siapa ingat? Pakai for. Sebelum saya tekan type of list saya, ini dia akan print mesti list lah kan, betul tak? Okey, saya print dari gini sebelum saya buat loop. Okey. Kalau list kita boleh, siapa ingat list? Dia ada 0, 1, 2, betul tak? Tuple 0, 1, 2. List, set tak ada. Kalau dictionary key. Kalau nampak ni ya. So ada pakai range, ada yang tak perlu range. Saya dah ajar semua tu, tinggal pakai. Kalau siapa lupa, tengok nota. Saya anggap semua tahu ni. Saya buat ni dalam lingkungan kamu dah champion. Okey. Saya saja tak bagi exercise sebab ini Ramadan ya. Saya tak bagi exercise, saya tak nak susahkan kamu. Tapi kamu pandai-pandai lah. Kalau biasa siapa yang mendengar saya tahulah banyak betul exercise. Tapi kali ini Ramadan, rezeki kamu lah. Tapi jangan kamu tengok pula dalam masa festival nanti. Okey. Okey, macam nak ni nak guna nak pakai. Kau macam biasa kan? Sebelum tu kita buat list. My list. Okey, katakan sini list macam mana? Bracket macam mana? Pakai apa? Apa bracket dia list? Rectangle, rounded, curly bracket, rectangle. Okay. So your soft perasan pula 17 ni. Dah tua dah ni. 157.3. Okay, kalau kita nak papar list, hantar saja macam biasa. So dia akan tolong printkan ke situ lah. Okay. Apa dia buat? Dia hantar list tu, dia bagi value tu ke sini. Di sini dia akan print type dia, class of list class. Kemudian list dia akan susun seperti macam ini. So list kita boleh buat looping lah kan, kalau nak kan. For I akan data in list saya, print data. Ini pakai yang range, bukan in, bukan is.
Okey, dan seterusnya. Range pun boleh sebab 0, 1, 2. Begitu juga kita boleh pass bahkan dia boleh return list saja. Define, ambil list. Okey, maka di sini akan return list. Saya tulis sini ya. User 50 dari 153. Okey, itu ada return. Itu yang ini yang papar ni. Jadi macam nak pakai dia? Kena macam nak ambil dia function tu, papar list. Ambil list. So kena ada sama dengan, betul tak? Ambil. Bila ada return ada sama dengan. So apa-apalah. Senarai. Jadi senarai. So sekarang ni kita print apa type dia, TYPE, dan apa dia punya senarai. Value dia. Okey. Bahkan dia boleh return, kalau saya campur-campur boleh lain sebagai dictionary ya. Dan ini saya tunjukkan list saja, boleh apply untuk tuple, apa lagi? Set, boleh apply untuk dictionary, sama saja. Bahkan boleh combine ya. Kita boleh hantar serentak 4-4 di kepala dia tu kan, passing frame, boleh. Okey. Ada soalan sekat ni? Tak ada. Champion kamu ya. Kalau tak ada, saya nak masuk passing dia tu, argument dia tu function. Kita passing function dalam function, kita return function daripada function. Sebelum saya masuk object oriented. Ada soalan tak? Tak ada. Oh, saya terlupa. Ada satu lagi. Okey, ini satu yang paling penting ya. Kalau tengok yang involve dengan, saya padam ini. Mana yang tadi yang banyak-banyak tu? Oh, saya padam. Okey, saya ulang balik, saya tulis. Okey, gini. Argument. Kalau kita punya argument, ambil papar semua. Kita ada nama, umur dan tinggi. Okey, saya ulang saja tadi, saya terlupa yang ni, poin ni. Print nama, umur dan tinggi. Okey, poin yang saya nak highlight adalah kalau jumlah, tengok sini, kalau jumlah argument adalah 3, maka kita kena passing berapa parameter? Saya ulang lagi. Kalau kita punya number of argument is 3, berapa parameter saya kena hantar? 3 juga. Betul tak? Apa jadi kalau saya hantar 2 saja? Akan berlaku error. Sebab dia kata, kamu panggil saya tapi kamu bagi 2, saya nak 3. Jelas tak? Okey. Jadi apa solution dia? Okey, dalam Python ada, dalam C tak ada. Okey, kali ni saya tutup ni dan saya buat kat bawah. Macam mana? Papar all boleh. Nak bezakan sikit. Okey, kita pakai gunakan simbol star ARGS. Nama umum arguments. Boleh? Setuju? Nama tak kisah, saya bagi nama arguments. Star itu menggambarkan berapa kita hantar boleh. Faham tak? Jadi sebelum saya start tu, saya akan print dulu. Print apa type yang dipulangkan nanti, TYPE of ARGS. Apa type? Kita print type dulu. Kalau kita tahu type, baru kita boleh manipulate data, betul tak? Nak looping sebagainya.
Okey, kali ini papar oleh. Okey, saya buat yang penuh tu. Tak apa tadi? 57.3. Yang kedua, saya padam ni. Call kali kedua. Call kali tiga, saya padam ni. Call kali keempat, kosong. Semuanya betul. Tak ada error. Dan dia returnkan tuple. Nampak tak? Data tu tuple. Yang kita pass ke dia tu, dia akan convert jadi tuple. Okey, sebelum tu jangan pening di situ dulu. Saya kosongkan. Tapi point dia, sekarang dia tak ada masalah, tak ada error jika number of argument ini tak tentu. Bahkan kosong pun tak ada error. Jelas? Jelas tak? Itulah solution dia pakai star. Tapi kita kena pasti bahawa yang dia returnkan itu adalah, kita tengok buka ni, itu adalah tuple. Jadi kalau tuple kita nak buat macam mana nak print? Boleh pakai for tak? Boleh. Okey. Jadi kalau ada keperluan pakai tuple, dia kata kita pakai begini. For sebab ni tuple. So for data in ARGS, maka saya print data sebab tuple. So dia akan loop di situ. Okay, dia return yang star tu, ingatlah star tu solution untuk number of argument. Faham tak? Supaya dia tak ada isu kalau terlupa dan sebagainya. Jelas? Jelas tak? Okay, yang kedua, yang diterima oleh function definition tu adalah tuple. Jadi kalau kita kenal pasti tuple, kita dah tahu kita boleh pakai for dan sebagainya. Jelas eh? Jelas? Okey. Okey tak? Itu saja saya nak beritahu. Boleh pakai star untuk ni. Okey. Yang kedua, 2 kali star pula. Oh, sudah. Ini saya tak buka. Kalau kamu buka satu-satu pun dia akan keluar begitu juga. Ini 2. Yusuf 2 dan Yusuf. Sebab dia hantar 2 saja. Apa jadi kalau hantar kosong? Akan berlaku error tak? Berlaku dia nak loop kosong. Tak boleh. Boleh. Mana dia loop kosong nothing. Sebab kosong. Okey, ini tak ada dalam C, ada pada Python. Okey, yang berikutnya. Advance yang berikutnya yang involve dengan value ya, define. Papar, saya ulang balik yang tadi semua. Mana yang sini? Kalau kita terlupa letak, saya katakan umur ni ada default value dia Ali. Okay. Boleh. Itu default value. Kenapa ada error ni? Ya. Sepatutnya tak ada error. 50. Tak boleh. Tak apa. Bukan semua diingat kan. Jadi saya kena buka nota lah. Okay. Kalau dia ada default value, kalau seorang tu terlupa tulis Yusuf, ini bawah dia. Ada default value tak? Cuba buka default. Arguments, parameter gimana arguments. Tak apalah, dia tak ada. Dia sepatutnya boleh lah default ni. Jangan lihat saya. Kenapa dia error? Dia kalau kita terlupa tadi, ada solution lain, dia boleh letakkan number siap-siap sini, jadi dia akan ambil. Tapi tak apa, sebab ada error dan kita tak guna, tak apa, saya tinggalkan. Okay, yang berikutnya, kalau kita key value, kalau kita hantar data macam ni, def papar all tambah S belakang.
Okey. 2 kali star. Key value arguments. ARGS. Ini nama tak kisah saya buat. Nama meaningful. Ini kalau kamu tengok ni key value, key with argument, key and value arguments. Ini maksudnya kita akan pass nanti ya. Ini betul kan saya buat kan? Jadi saya nak, kalau kita terlupa dia ambil, oh cuma dia tak boleh ada many. Kalau satu boleh. Maksud saya tadi yang ni sebelum saya terus ini. Kalau satu argument boleh kita buat parameter user. Tak ada. Okey. Maksudnya gitu. Tapi kalau ada dua lebih ni tak boleh ada ni. Tak apa. Kamu nanti try ya. Saya nak cepat. Alhamdulillah tak payah. Okey, yang berikutnya ada key argument ya. Ni. Kalau kita buat 2 star, tadi 1 star kan? Okey, sekarang ni kita kena hantar data key bersama dengan argument. Key dengan value lah, key value. Okey. Saya cerita yang ini ya. Jadi masa kita call dia nanti, papar all key. Key kita bagi key. Contohnya nama, tapi jangan ada double quote lah, name atau nama. Ini ada Yusuf. Lepas tu umur katakan 13. Tinggi sama dengan 157 kali 5. Okey. Saya bagi nama meaningful, KWRG ni key with arguments key argument ataupun value lah key value. Okey. Cuba kita tengok print dulu dia punya data type TYPE. Agak-agak apa data type ni yang paling sesuai dalam 4 data? Kamu boleh dapat data apa dia? List, dictionary, tuple, set dan okey, apa agak-agak data type ni? Kalau ada key value ni. Yes. Tak percaya? Dia akan keluar dictionary. So maknanya yang kita pass key dan argument ni, dia akan anggap sebagai function definition akan anggap dia sebagai dictionary. Selesai. Okey, kita tengok value dia. Sekarang print dia punya value. KWARGS. Betul? Key value. So key value kita kalau nak spesifik untuk ni apa? Nama. Betul? Betul tak? Tak lupa tengok sendiri. Saya dah cover. Tapi poin yang pertama tu ya. Kalau kita tak hantar, kalau kita terlupa hantar, kosong pun boleh, tak ada error. Contohnya ini, kita hantar yang berikut ni kurang 1, berikut ni kurang 1, berikut ni langsung tak hantar, pun tak ada error. Wow. Sorry, argument sepatutnya saya buat macam tu. Okey. Nampak tak? Kan? Okey. Jelas? Jelas tak? Maknanya boleh kosong. So dua-dua, star 1 dan star 22 tu adalah kejelaman. Okey, lagi canggih guano demo lagi. Penat kahwin ni. Star ARGS. Star KWARGS. Ignorekan perkataan kawan demo, tapi yang pernah faham. Macam mana guna dia? Kosong pun boleh. Tak ada error? Nampak tak? Katakan saya hantar satu Yusuf saja, tak ada error. Dia pindah ke mana tu? Dia bagi mana? ARGS kah atau KWRGS? Okey.
Cuba teka. Ini hantar ke mana? ARGS ke KWJS? ARGS. Yang key dengan value ni yang hantar ke mana? Tak percaya, kita tengok. Okey, print ARGS dan print KRGS, KWARGS. Nampak tak? Okey. Okey tak? Jadi biasanya kamu akan tengok lepas ini kelas-kelas yang kita bagi library-library, dia ada perkataan star-star ni, jangan terkejut. Okey, ini maknanya ini adalah dia terima data tu dalam bentuk list, tuple. Ini terima bentuk key value dictionary. Okey. Dan memang biasanya semua function ada ni, sebab kalau orang tersalah isi pun dia tak error, faham tak? Bahkan kalau terlupa macam kes yang pertama ni, kosong langsung pun tak ada error. Betul? Okey. Sap sorry. Okey, habis. Okey, saya dah cover semua. Okey, the question aja sendiri. Question ni dia yang loop, dalam loop ada loop tak berhenti tu. Okey, saya tak nak. Itu dalam C ada. Lambda saya tak nak cover. Senang sangat, kau baca sendiri. Saya nak cover adalah topik yang agak susah sikit, namanya decorator. Tak lihat dulu. 2 minit. Okey, saya bagi 2 minit. Jalan-jalan. Ini sekali hilang. Sebab ini perang atas sikit. Saya bukan ajar programming ya, saya ajar menggunakan programming, ajar IoT. Tapi masalahnya kamu tak champion programming dekat IoT ni merangkak-rangkak, susah nak buat, tak jadi. Ambil orang punya source code boleh lah, FIP ambil source code orang run. Saya tak nak macam tu. Kita nak buat sendiri. Bos kata ubah sikit, saya nak begini, customer nak macam ni. Nah sudah, dulu saya cari kat internet, sekarang tak ada kat internet, dah macam mana? Kena buat programming sendiri semua, A to Z. Okay. Hakikatnya adalah programming, implementation programming. Saya selalu ulang-ulang itu. Siapa tak champion programming masuk IoT merana. Teori bolehlah Clinton cakap ini teori, tapi bila buat tak jadi. Selalu macam itu. Termasuklah profesor. Dia suruh orang lain buat. Ini cerita function sebagai passing parameter ataupun function sebagai argument. Okey. Nanti kita tengok returnnya pun function, return function. Lagi canggih. Kenapa saya cover semua? Sebab dalam library yang kamu akan dapat, contoh beli sensor BME 280, datang library, dia dalam bentuk object oriented dan advance macam ni semua. Terpaksa kita belajar yang advance object oriented dan function advance, baru kita boleh faham library yang kita dapat. Beli BME, datang library dalam bentuk object oriented programming dan advance function semua ni. Jadi kalau tak faham, tak boleh baca library tu, tak boleh guna. Okay, sambil-sambil untuk mini projek kamu kena buat dari A to Z macam ni. Saya tak terima orang copy paste siap.
Dan kena recordkan kamu type. Dengan projek tu, semua yang kamu buat tu daripada A to Z tiba-tiba jadi kosong mata. So kamu start daripada scratch macam saya buat tadi. Okay, buat library, buat modul, import library tu, kena buat macam itu. Saya tunjuk tadi tu, dalam masa setengah jam, begitulah kamu kena buat mini project. Siapa yang tiba-tiba jadi, saya kosongkan. Dia ambil source code terus jadi. Okay. Maksud dia gitu. Step dia tu kena tunjuk semua. Berapa orang yang dah ada ESP? Katakan ESP 32. Dan juga BM campur lah, Alicia Senarai. Berapa orang angkat tangan tu? Ini senarai dia. Saya dah bagi siap-siap. Ada berapa orang dah ada semua ni? Solder tak payah kot. Solder kamu dah ni semester berapa semua dah ada soldering board sebagainya. Yang penting ESP dan BM ini. LED semua dah ada kan? Berapa orang yang dah ada? Angkat tangan je. 1, 2, 3. Angkat. Saya kira je. Angkat je. Angkat. Saya kira. Okey, turun. Terima kasih. Okey, berapa orang yang belum ada? Angkat tangan. Angkat, kira jap. 1. Kenapa tak ada? Belum beli lagi? On the way lah. Barang masuk ni. Belum tak sampai lagi. Minggu dah, 4 minggu. Saya dah bagi tahu awal minggu pertama saya dah suruh beli. Ni dah masuk minggu keempat ya? Ketiga ya? Mujur lah saya tak habis awal. Kalau bagi awal saya dah masuk. Okay. Please lah, beli, jangan tangguh. Lepas tu saya tak layan. Saya akan masuk dan saya sim semua ada. Sebab kalau nak tunggu satu-satu, kita tak habis syllabus kita nanti. Murah je. Berapa ringgit? ESP32? 16 kan? 16. Itu yang saya bagi link paling murah. Dan saya dah test working daripada China. Okay. Kalau beli tempat lain mungkin 30 lebih, 2 kali ganda harga. Okay. Tapi saya minta beli 2. Okay, ada senarai LEDs tu. Suruh beli 2 sebab saya semester ni suruh beli 2 sebab saya nak boleh communicate. Satu LED, satu ada switch button on off ini. Okay, kita nak project complete. Okay, jangan tangguh ya. Sudah terpaksa beli ya, memang pun tak ada pilihan. Kita tak ada makmal IoT. Nak buat eksperimen tak ada. Bertahun-tahun dah minta. Okey, bismillah ya. Kita akan masuk topik baru namanya decorator. Sebelum saya pergi ke decorator, saya ulang dulu function yang biasa. Function biasa PY. Okey, cuba tengok sini. Okay, kalau lampu hidup ni terang tak? Ke nak padam? Surang boleh. Okey, semua tengok. Simpan handphone, tengok saya. Okey. Okey tak? Ke perlu satu lampu? Cukup lah tak? Ha? Boleh ya? Romantik sikit kan?
Setuju Kalau setuju pada aikon belakang. Okey. Okey, sebelum saya pergi ke masuk topik decorator, okey. Nama dia decorator. Deco kan deco? Apa term yang betul ni? Decorator. Share kat bawah sekali. Ni boleh baca, tapi saya pakai kepala saya. Saya biasa malas nak baca nota saya. Tapi saya paksa sediakan nota untuk student pakai dalam reference. So, dalam yang masa saya tak baca nota, saya terus. Sebab language programming ni dia lebih kurang sama tau. Cuma kalau ada silap sikit kita baru saya refer. Macam tadi kan, yang saya pakai update, saya ada silap-silap, saya betul refer. Biasa saya tak, saya terus type. Sebab kalau perasan tu dia dalam VS Code dia bagi hint banyak. Nampak tak? Saya type tembak je jadi. Saya sekarang pakai 78 language programming untuk buat satu sistem termasuk web application sebagainya. Jadi kadang-kadang bercampur. Itu kalau banyak mazhab ni bahaya juga, campur-campur kan. Okay. Jadi saya jarang refer nota, bila perlu saya refer. Yang kita kena faham konsep saja. Okay. Saya decorator ni, okay, cuba apa bahasa Melayu decorator? Terjemah sikit. Hias. Okay. So apa dia function decorator ni? Dia sebenarnya function yang telah dihias. Function untuk menghias function. Okay. Dihias supaya function itu bertambah fungsi dia. Kalau katalah dia hanya untuk sesuatu, tapi akan ditambah 2-3 function, 2-3 fungsi dalamnya. Okey, mana kita ubah sedikit. Itu matlamat terakhir kita. Tapi sebelum sampai ke sini, saya kena fahamkan dulu basic konsep. Okey, katalah saya ada define function. Okey. Ini ulang saja. Kita print function. Define kita call function. Okey, kalau saya call tanpa bracket ini, boleh tak? Boleh, tak ada error. Ini merujuk kepada dia adalah objek. Dia tak ada error. Okey, maknanya tanpa bracket ini ya. Cuba perhatikan ni. Tengok saya detailkan sikit. Ini ada bracket. Ini bracket, mana dia execute running. Dia call. Okey. Kalau tanpa ni boleh tak? Boleh ya, dia tak ada masalah. Cuba kita print. Ini merujuk kepada print ya. Kedudukan dia di mana? Is an object. Okey, kita tengok data type dia. TYPE. Dia adalah class of function. Juga data type. Satu pun. Faham tak? Kan sebelum ni kita tengok data type semua kan? Kalau numbers, katakan X, print. Apa data type ni? X. Integer kan? Betul tak? Betul? Betul tak? Kan? So function pun sama. Dia juga merupakan semacam objek yang boleh kita buat sama dengan. Nanti kita tengok. So dia lebih kurang sama semua. Dia adalah kelas dalam ataupun data type semua. Function tu pun data type juga. Saya dah buktikan tadi. Ini adalah function. Type apa dia? Function dia yang nombor tadi integer, betul tak? Yang function tu data type-nya function. Okey, satu. Kalau call biasalah ya. Okey, yang kedua, lupa. Saya sebenarnya bukan lupa, saya lupa. Saya nak cari jalan supaya senang faham. Macam mana metodologi pengajaran yang senang faham. Sebenarnya agak susah juga. Okey, yang kedua, saya akan buat satu function. Nama function ni define new function advanced lah, ADV.
yang di dalamnya ada function. Okey, kemudian di dalam ni saya execute function. Okey, cuba nampak betul-betul apa yang berlaku ni. Function yang kedua ni apa dia buat? Function kedua ni dia akan terima data type function. Okey, saya bagi nama meaningful lah, FUNC. Kebetulan sama nama-nama di atas ni. Nama lain pun boleh sebenarnya. Okey, cara kita nak gunakan function yang kedua ni macam mana? Ataupun call function advance. Kita hantarkan function ini di sini. Okey, jelas. Kemudian apa yang berlaku? Dia bila ini function definition, function call, dia hantar ke sini. Setuju? Maknanya ini sekumpulan ni dia hantar ke sini, betul? Ini file ni masuk sini, betul tak? Okey, hantar ke sini dan function tu di-execute di sini. Betul? Jadi apa yang keluar? Function. Saya tak padam, tak save. Function. Maknanya function ni telah execute benda tu. Okey, boleh? Okey tak? Okey, kalau tak faham juga saya tukar nama lain. Fungsi. Bahasa Melayu fungsi. So di sini fungsi. Okey, cuba kamu perhatikan betul-betul. Sorry. Kalau kita call function ini function call pergi definition kan. So pada masa sama dia akan hantar, dia ambil ni seketul tak sini, betul tak? So dia gerak. Dia sebenarnya ini tapi ditukar nama jadi fungsi, bukan lagi FUNC. So bila kita execute akan keluar perkataan function juga. Okey. Ini kita sebut function yang dia punya passing ataupun parameter dia adalah function juga. Betul tak? Ini kan function. Tapi dia punya parameter bukan lagi value biasa, number, array, list. Tapi kali ini dia adalah function. Jadi mana kita boleh function, boleh passing function, betul tak? Itu konsep pertama. Sekarang konsep return pula. Okey. Ini saya padam. Definition function advance adb nombor 2. Okey, kosong. Tapi kali ini returnkan function di atas. Okey. Cuba tengok apa benda ni berlaku. Saya turunkan ke bawah ni. Nampak? Cuba tengok dua function ni. Apa yang saya buat? Kalau saya call dia function advance 2. Okey. Perlu tak saya letak sama dengan? Perlu, sebab dia ada return. Betul tak? Katakan F2. Okey. Sorry ya, saya tutup. Ini jangan execute, buat macam ni je. Okey. Sekarang ni kalau saya nak execute F2 boleh. Okey. Agak confused ya, tengok betul-betul. Tengok kelas. Jangan menaik, tengok sini. Ini function apa? Function call kan? Function call of func advance 2, betul tak? Bila kita call dia pergi mana? Pergi definition dia, betul? Sampai sini ada return. Return pula dia ambil benda ni, betul tak?
Kan benda itu di sini, betul? Dia telah sini, dia letak sini. Sekarang F2 saya sama dengan betul tak? Betul tak betul? Okey, jadi F2 sama dengan fang. Sekarang F2 kalau saya execute, sebenarnya saya execute fang ni, betul tak? Sama je. Okey. Betul tak? Faham kan? So ini yang saya tunjuk di sini adalah bahawa kita bukan setakat boleh passing, kita juga boleh return function. Jelas? Jelas tak jelas? Okay, dengan knowledge ini, kalau maknanya kita boleh function, boleh passing function, bahkan function boleh return function. Okay, itu konsep yang saya kena faham dulu. Baru saya masuk topik yang sebenarnya. Topik yang berikut ini, deco.py. Ini baru masuk decorator. Okay. Mula-mula saya define yang basic function. Saya print function. Ini basic ya. Kemudian saya call. Ini saya ulang saja di atas tadi. Ini okey kan? Sekarang ni. Okey? Ini okey? Okey tak ni? Yang ini. Okey, sekarang ni saya define satu function baru. Okey, saya namakan sebagai decorator. Okey, yang mana function ini akan menerima function tadi. Dan di dalam ni saya definekan pembungkus dia, saya hias dia. Saya namakan sebagai wrapper, yang mana dalam ni dia akan run function ini. So dalam definition ni ada definition ya. Okey, kemudian at the same time saya hias dulu. Ini namanya hias, saya tambah salam dan hias lagi satu penutup rumah dia, wassalam. Ini satu function. Tengok ini. Function ni namanya apa? Decorator. Apa dia buat nanti? Dia terima kan? Dia terima function. Betul tak? Tengok saya, jangan tengok sana. Tinggalkan handphone dulu, tengok saya. Function ini sebenarnya saya namakan decorator penghias. Apa saya hias ni? Maknanya function yang asal ni saya hias, saya tambah dua ni. Nampak tak? Saya hias atas bawah ni. Boleh ya? Saya namakan. Dan saya simpan dalam function. Dalam function ada function dan saya namakan sebagai wrapper. Wrapper tu bungkus ya? Wrap. Wrapper kan bungkus. Saya bungkus dia dengan perkataan salam dan wassalam. Function asalnya adalah func ni, tapi pada masa sama saya bungkus dia dengan salam di atas dan bawah wassalam di bawah. Jelas? Kemudian selepas tu saya returnkan. Selepas saya bungkus saya return. Return wrapper function tu. Nampak? Apa yang dibuat ni? Maknanya saya sebenarnya hias. Hias ni maknanya saya siap-siap dulu, saya bungkus atas dia. Selepas bungkus baru saya hantar balik. Betul tak? Function terima function baru. Kemudian saya bungkus dulu, siap-siap. Saya bungkus dan saya wrap dia. Kemudian saya return. Betul tak? Betul tak ni? Dah siap bungkus baru dia return. Betul? Dia terima untuk diproses, dibungkus. Kemudian dia return. Betul? Betul tak? Nampak tak ni? Okey. Selesai ya. Okay, sekarang ni kalau saya panggil decorator. Ni saya padam tutup dulu. Decorator. Okey, satu. Kita hantar function. Ini ya, nampak ni? Nampak ni? Nampak tak? Saya hantar sini, betul tak? Saya masuk sini. Setuju? Kemudian kalau dia return, dia ada return kan? Perlu ada sama dengan, betul tak? Betul tak? So new function. Boleh? Maknanya function saya ni, yang decorator ni saya panggil, tapi saya kena hantar brother ni. Kecilkan sikit, nampak? Boleh? Okey.
Ni ya. Ini bila sampai yang 13 ni, ini function call. So dia akan cari definition. Definition mana? Kat atas ni kan. Ini definition kan, betul tak? Okay. Pada masa sama dia kena hantar ni function. So yang biru ni dia kena masuk sini, betul tak? Betul tak? Kita hantar biru tendang sampai ke sini. Setuju? Sampai sini dia masuk ke function baru bersama dengan yang biru masuk sini. Sampai-sampai di atasnya dihias, di atas. Dah siap-siap dia bungkus dengan dalam satu function. Kemudian dia return. Betul? Bila return sini. So dia return, dia pergi ke sini. Yang pulang sini apa? Wrapper, betul tak? Ini sama dengan wrapper, betul? Betul tak? Sebab wrapper tu yang dia, maknanya, so new function saya ni, kalau saya execute new function saya ni, saya execute, apa yang akan keluar? Cuba teka. Betul. Salam function wassalam. Sebab itu sama dengan wrapper, betul tak? Tak percaya? Okey. Saya terima satu function kosong, kemudian saya hias, lepas tu saya bungkus dulu. Saya return balik, ambil lah. Faham tak? Okey tak okey? Okey. Ini disebut sebagai decorator, function decorator. Okey. Okey, lagi yang ajaib. Okey. Kalau biasa ini saja, betul tak? Dia salam function saya, betul tak? Betul? Tapi selepas kita hias dia, kemudian kita call balik, dia telah dihias salam campur function dan wassalam. Okey, jelas. Okey, yang lagi meningkat saya tutup ni sebagai beza dia. Kita boleh bagi nama yang sama. Nama sama maknanya FUNC. Ni. Saya override. Kan dia macam variable tadi kan, ingat tak? Dia boleh override. So ini apa jadi macam ni? Cuba teka. Sama benda tu. Sebab dia hanya override yang lama, betul tak? Seolah-olah saya siap dihias, saya override balik yang lama. Jadi kita akan dapati sama. Okey. Kita boleh pakai nama lain. Betul tak? Masa sambut dia tu, dia return. Wrapper tu sambut, betul tak? Tapi ataupun kita override yang lama. Sebab memang tujuan kita tu nak hias function tu, betul tak? Okey, boleh override. So saya akan pakai yang ni. Okey, saya akan pakai ni. Dan yang last copy. Yang ini kamu tengok memoningkan programmer. Satu fang sama, betul tak? Boleh diringkaskan lagi. Kamu tengok saya ringkaskan. Perhati betul-betul. Yang ini line ini saya tutup ataupun saya copy, dan kita boleh letak atas kepala ni. Di sini. Tapi tukarkan dengan padam ini, hanya ambil nama dan ganti dengan alias. So alias decorator itu sama dengan line 17. Alias decorator itu sama line 17. Cuba tengok line 17. Line 17 ni saya dah tutup kan, tapi saya dah gerak ke atas kan. Di atas kepala function ni hanya ambil nama decorator tu, tapi letakkan ini. Ini fungsinya sama dengan fungsi ini. Jadi saya tak perlu tulis ni. Jadi kalau saya run ini, apa jadi? Sama efek dia yang tadi. Jadi secara ringkasnya, ini yang kita belajar. Okay. Ini namanya function. Kalau tanpa ini apa jadi? Dia keluar function, betul tak? Dia bungkus decorator dia cari penghias dia tak, betul tak? Okey, saya tunjuk ya. Kalau tanpa ini, apa yang keluar? Function. Okey, betul. Selepas dihias, yes, bijak kamu.
Itu nampak tak? Itu saja saya nak ajar hari ini sebenarnya. Itu saja. Itu sebut decorator. Tapi saya tak pergi ke advance sebab boleh ada parameter. Dalam ni nanti kita boleh tambah parameter. Macam function passing parameter. Saya tak nak kompleks sebab kita akan, ini disebut decorator. Sebab apa saya tak ajar ni, nanti kita akan pakai dalam library BME nanti. Baca BME. Apa jadi kalau saya ada decorator ni? Sebenarnya dia menambah fungsi, betul tak? Betul tak? Kalau tanpa decorator hiasan ini, okey, kalau saya dua decorator macam mana? Agak-agak, cuba teka. Katalah ada decorator lain, saya buat lain. Saya namakan dia decorator 2. Decorator 2. Okey. Saya yes. Kemudian sini saya bahasa Melayu apa? Hello. Hai, tak boleh. Hai. Sini. Bye, boleh? Baik. Okey. Boleh tak saya hias 2 kali? Fang. Boleh. Kita boleh hias decorator 2. So, satu fang tu dihias 2 decorator. Nampak? Dihias 2 decorator, ya? Dihias oleh 2 penghias. Decorator penghiasan. Kalau tidak boleh. Jadi di atas pada function ini kita boleh letakkan decorator. Kalau ini simpan dalam library lain boleh tak? Decorator ni simpan dalam library lain. Kita import je lah kan? Betul tak? Kita import dalam satu, simpan ini 2 decorator ni simpan dalam satu file lain, namakan dia decorator.py. Kita import je lah from decorator.py, import decorator 1, decorator 2. Betul tak? Dan boleh guna di sini. Faham tak faham? Faham tak? Blur. Malam kita dah belajar, tadi saya ulang lagi, kita boleh buat simpan dalam file lain kan, dan import, betul tak? Sama juga decorator ni biasa disimpan dalam file lain, tinggal import saja dan hias. Jelas tak? Itu maksud saya. Okey kan? Sub-sub so ya? Kalau rasa senang, kalau susah, kamu baca dengan saya. Lagi susah. Saya cuba fikir macam paling senang. Okey? Saya rasa ini cara paling senang nak fahamkan student. Pengalaman saya. Kalau saya suruh baca ni, kamu ni. Cuma nota saya ni ada advance, ada kalau kau tengok decorator saya ni ada dia punya argument sekali. Okey, kamu bacalah ya. Itu saja saya nak buat, decorator. Jadi nanti lepas pada ini kita akan gunakan decorator. Saya tak ada ujian decorator, tapi kita akan guna. Sebab apa? Nanti kita pakai library BME 280 ada main decorator. Jadi kalau kamu tengok yang lain di atas tu, maknanya ini telah function yang simple telah dihias, telah diubah sifatnya. Okey, nanti kita tengok daripada sajad lelaki jadi perempuan. Ada decorator daripada function bertukar jadi variable. Ada decorator dia. Jadi dia mesti di atas pada function kena. Faham tak? Okey, kalau kita ada banyak function, decorator letaknya di atasnya. Macam ni ada 2. Jadi daripada bermula daripada function sahaja, sekarang dia telah ambil hiasan yang pertama dan hiasan yang kedua. Keturutanlah. Faham tak? Jelas? Okey, sub-sub sorry. Ada masa lagi? Kalau ada masa saya masuk objek oriented terus. Sebab nak raya ni. Minggu depan Ramadan Lailatul Qadar, kita pening lah dekat OP. Online pula, sudah tidur lah kawan. Okey, tinggal saya nak belum cover. Okey, untuk ini saya tak ambil dalam exam nanti, ini tak ada, tak masuk. Tapi kita akan guna dalam projek kita nanti. Sebab BME library tu .py kan, BME 280.py macam-macam bentuk ada, decorator, style dari kita semua ada. Jangan terkejut baca library tu. Okey. Okey, saya boleh contohkan kot ya, sekejap. Curl minus BME 28. Jangan saya ambil library yang supaya dapat gambaran. Minus O
BME 280.py. Saya simpan kat mana? Saya nak download je. Tools. Copy links. Ini arahan download, nanti saya ajar. Dia akan dapat di sini terus, nampak dia. Ini saya download benda ni. Arahan tadi download di sini. Oh, tu dia. Okey, ni library. Kelas belum masuk lagi, Gojek Oriented. Cuba tengok yang belah bawah ni, ada simbol bawah sekali. Bawah. Ini apa? Decorator. Betul tak? Untuk menghias humidity. Betul tak? Ini untuk menghias. Namanya property. Sebenarnya property itu ada variable. Ini function ditukar sifat jadi variable. Okay, function temperature ini adalah string ya. String dia convert kepada variable. Ini function ya. Nanti kita belajar kemudian lah. Itu konsepnya. Itu hias. Okay. Jadi dalam exam nanti ini tak kita tak perlu, saya tak ada bukan pakai library ni, tapi yang dummy kot. Ini dummy, saya buat dummy. Okey, saya nak kamu cuba command ni, boleh? Boleh. Kamu buka ni terminal. Ada terminal sini kan? Ada terminal tak? Ada terminal tak? Okey, cuba kamu run command ni. Curl -o. Sekejap, saya copy dulu. Saya try. BME 280 dummy ya. Dummy 280.py. Okey. So kamu run command ni dekat terminal. Saya hantar kat WhatsApp. Mana WhatsApp ni? Cuba buka terminal dan run. Perhatikan dia keluar tak di sini. Selepas kamu run tu, dia keluar tak? Buka terminal lah. Sini terminal. Run, paste kat situ. Copy dan paste. Dia sebenarnya download file itu. Dapat? Kalau dapat, ini tengok sini. Dapat, kalau dapat tengok sini. Ini ada tak keluar yang dummy BM280.py? Selepas kamu enter tu keluar tak ni? Copy paste je. Copy paste enter. Dekat terminal, buka terminal. Terminal sini, kamu punya terminal nampak jelas tu. Ni terminal. Saya besarkan dia jadi tak nampak. Copy dan paste, enter. Keluar tak ni? Adalah, tak ada error, salah ni. Salah tempat kot. Terminal tu. Adalah ni, cuba pas. Ada. Ni. Cuba tengok belah sini. Buka ni. Oh, ni ada keluar ni. Command tu betul, tak error, tak meletup dia. Ni. Ada tak ni? Ada. Kamu letak kat mana ni dalam ni? Folder mana? Kat folder baru ni. Okey, tak apalah. Nanti kemudian kita ajarkan. Tapi cuba tengok sini. Ini pun sama. Ada alias property. Betul tak? Alias ni apa? Decorator. Ini adalah dalam ujian akan pakai nanti. Okey.
Itu saja nak tunjuk. Tak faham tak apa, nanti kita akan buat benda ini selepas belajar object oriented programming. Okay. Tapi nak tunjukkan bahawa ada keyword alias di sini. Semua function saya tu ada alias, betul tak? Yang tak dapat tu sebenarnya dah dapat, tapi dia salah buka ni, dia bukan folder yang sama ni. Folder ni tak betul ni, bukan folder. Di sini lain, di sini lain. Okey, selesai. Okey, cukuplah untuk hari ini. Kita berhenti awal. Sebenarnya saya nak ajar object oriented, tapi rasanya biar minggu depan dah kot, insyaAllah. Minggu depan online ya? Online. Tension saya ajar online. Baru nak. Login tinggalkan saya. Bila tanya tak ada jawab. Dia tidur sekejap. Sudah. Online ni tak boleh harap lah. Tak boleh, kecuali orang-orang tu disiplin sendirilah. Kalau tidak habis. Okey, siapa yang tak dapat kamu saya hantar dekat WhatsApp ni, kamu boleh tengok-tengok lah. Boleh? Okey, boleh baca-baca. Yang saya nak tunjuk sebenarnya alias saja. Ini alias. Property ni dia dah define sendiri. Yang kamu tengok tadi yang di sini kelas decorator yang ini, sebenarnya ini decorator yang kita define sendiri. Nanti kita akan pakai yang orang define, yang sistem dah define, faham tak? Okey, ini kita buat sendiri. Okey, attendance ya. Stop.